Cikgu kena buka semula ni. Susah ni. So, kita pergi kepada eksperimen yang kedua ya. Eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua. Okey, sekejap. Eksperimen yang kedua. So, sekarang ni okay. Eksperimen yang kedua ni, muka surat 232, iaitu eksperimen 7.2. Ini kita nak cari kadar tindak balas untuk faktor kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. So, kita guna larutan natrium tiosulfat. Jadi, sekarang ni kita ambil masa dahulu. Lepas pada ni barulah cikgu bincang. Kita ambil masa dahulu. Okay. So this is the first of two videos in which we're going to be looking at how we can measure the rate of a chemical reaction. In this video, we're going to be looking at the reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid. Now, when the two solutions react together, they produce an insoluble precipitate of sulfur. As that's made, the solution will go from being clear and colourless to a kind of yellow, cloudy colour. We're going to time how long it takes for that cloudy yellow colour to get so thick that we can't observe across the iron brown on a piece of paper with a pencil. Now that cross is going to go underneath the reaction vessel, and we're going to simply mix together 50 centimetres cubed of sodium thiosulfate with 10 of hydrochloric acid. We're going to vary the concentration of sodium thiosulfate and see what effect that has on the time it takes for the precipitate to form and for the cross to disappear from view. And we'll be changing that concentration by diluting that sodium thiosulfate with some distilled water. To start with, I'm going to go for the most concentrated sodium thiosulfate, which is 40 grams per decimetre cubed, as it comes out of the container here. And so I'm going to measure out 50 centimetres cubed of this into my measuring cylinder. So as before, getting down to okay, sekejap cikgu. Okay, cikgu tu. Okay, pause sekejap. Kita nak ambil dia punya concentration nanti cikgu bincang yang ni. Dia guna concentration ni, dia guna gram Yang kita bincang sekarang dalam buku teks tu adalah mol per decimeter padu. So yang ni nanti kita bincang kemudian. So kita ambil dulu. Until I've got exactly 50 centimetres cubed measured out. And I'm going to pour that into the beaker. I'm now going to measure out just 10 of the acid. So I'm using slightly smaller measuring cylinder. And again, getting down to eye level, holding the measuring cylinder firmly so it doesn't fall over, and measuring out exactly 10 centimetres cubed. You can use a dropping pipette to do that, but I don't. Now, the reaction is going to start as soon as I mix the acid with my sodium thiosulfate. So I need to be ready with my timer to start as soon as I add it. Just a swirl or two to get them well mixed, and then I'm going to observe the cross through the solution by looking directly above. Now, after a few seconds, you start to see the precipitate forming and the solution turning this cloudy yellow colour. But I'm going to watch from above until the cross has totally disappeared. Now, stop the timer. And so I've got a time for my first concentration of 27.44 seconds.
Okey, ambil 27.44 saat untuk 40 gram per desimeter padu kepekatannya. So kita continue. So that was the most concentrated. And so now I can vary the concentration by mixing different portions of the sodium thiosulfate with distilled water, but still keeping the total volumes 50 centimeters cubed. So I'm going to measure out 40 centimeters cubed this time. Carefully slowing down that bit here. 40 now. Pour that into my flask. But to dilute it, I'm going to add 10 centimeters cubed of water. So keeping it Cuba tengok kat situ dia guna, okey, dia guna silinder penyukat berbeza Maknanya setiap bahan tu silinder penyukat yang lain. Setiap bahan setiap silinder penyukat supaya tidak bercampur. And that collision has got to have sufficient energy for the collision to be successful. By diluting the sodium thiosulfate, I've got the same volume but fewer particles, so a collision is less likely. And so within a minute or second, we're going to have fewer collisions and therefore a lower frequency. And in theory, a smaller or lower rate of reaction. So starting off, I'm going to add my 10 centimeters cubed of hydrochloric acid. Be careful again to get the measurement accurate. Reset that clip. And start again. Pour the acid in. Start the clock. Hit the next cell. And I'm keeping everything else constant. I've got the same volume of the solution, the same cross, the same person observing it. I'll watch directly from above until I can no longer see that cross. So as you're looking down into the flask, take care not to breathe in the sulfur dioxide fumes that do come off because it can make you cough. So the precipitate is appearing at a slower rate. We'll try to interrupt with this time. And as I watch from above, the cross has disappeared. This time at 32 seconds. So the reaction time is longer, so the rate is smaller. So I would repeat this now for 3 more concentrations of sodium thiosulfate. So I've got 5 values in total of my independent variable concentration and 5 values for my dependent variable, which is the reaction time. I can repeat the whole experiment to make sure I can get a reliable result by taking a mean average of those repeats, and then I will plot a graph of concentration of sodium thiosulfate to get the reaction time. And so now I've collected the data from all of the concentrations. So I've got my average time at each of the concentrations that I did. And as you can see, it'll be a curved shape. So our line of it won't be a straight line, it'll be a curve. So I'm going to turn the paper around here, and with my pen, you should use pencil. With my pen, I'm just going to draw a smooth curve through my point. So I've drawn the line. Okey. Sekarang ni cuba kita tengok. Awak ambil data Yang ni 10, yang ni 30, yang ni 20, 30, 40. So data dia kat sini kalau kita tengok, okay, yang 40 ni tadi berapa? 27.44. Okey, kemudian yang kat sini yang 32 tadi kan? 32. Awak ambil ke data tadi, cuba tengok ni, data ni kita tengok kat sini Nanti sekejap, saya tunjuk. Okey, sekejap. Okey, okey, sini. Okey, ni. Sekarang awak ambil data kat sini, nanti kita bincang Ambil data kat sini. 40, okey, 32. Ni ambil data belakang. Ni. Okey, ambil data belakang. Dah ambil ke belum? Ambil dah. Ambil dah. Okey. Dah ambil dah. Sekarang ni kita nak pergi kepada graf tadi sebab kita nak ambil bacaan. Kita tak buat eksperimen, kita nak guna data dia.
Okey. Okey. So kita tengok kat sini. Okey, kat sini yang pertama dia adalah yang 42, 40 tu kan? Okey, sekejap. Kita ambil. Okey. 42, kemudian kita ada 24, kita ada 16, kita ada 8. Okay. Sekarang ni kalau 42 kita ada 27.44 second. Kemudian kita ada 32 tadi 32 second. Kemudian kita ada 24. Sekarang kita nak tengok yang 24. 24 ni kalau sini 50, sini 100, maknanya sini 25 kan? Okay, so dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. So 50 bagi 4 dapat berapa 50 bagi 4. Sorry. 12.5. Berapa? 12.5. Ni 12.5. Maknanya sini 12.5. 12.5. Kalau katakanlah, okey ni 5, 10, 15, 20. Maknanya 50 tu, ni 12.5, sini 25. 12.5, 12.5. Sini berapa agak-agak sini ni? Berapa agak-agak ni? Boleh tengok tak? 12.5. 12.5 pagi 5 berapa? 12.5. Pagi dengan 5. 2.5. Dapat 2.5. 2.5. Maknanya satu ni 2.5. Jadi satu ni 2.5, ni 2.5. Maknanya 12.5. Sini 12.5 kan? 12.5 campur 2.5 maknanya 15 lah lebih kurang kat sini. 15. So 50 campur 15 kat sini 65. Cuba ambil dulu data tu 65. Okey, kemudian kita ada bacaan yang ketiga 16. So 16 kita nak tengok masa berapa 16 ni. So masa berapa 16? So satu ni 12.5 ni lebih kurang duduk tengah-tengah tak? Tengah-tengah. So bila tengah-tengah maknanya kat sini duduk tengah-tengah. Okey, 12.5 bagi dengan 2 lebih kurang ni tak? Lebih kurang ni. Maknanya kat sini 25 campur ni 31. Jadi 131. Kat sini masa dia 131. Okey, kemudian yang 8 pula, yang 8 dekat sini pula. Sini 12.5. 12.5. Sini kemungkinan dalam 4 dah. Kalau 4 kali 2, 5, ia jadi 5, 10. 5, 10. Kalau sini, okey 12.5. Kat sini campur 10, maknanya 22.5. Jadi 222.5. 222.5. Okey, selesai dah ambil bacaan. Hari ni kita nak tengok video je. Hot Neblah tadi berapa yang saat? Tak ada dengar. Okey, Neblah tadi nak tengok semula. Neblah hot ni kan Neblah. Neblah tadi ni 125. 125 sini kita anggapkan sebagai berapa? Sini tengah ni. Tengah kita ambil ni. Jadi 125 tambah ni 131. 131 ni. Okey, ni 131. Yang 24 tu cikgu ayat berapa dah tadi yang 24 tu? 65 saat. 65. Okey, yang 24 65. So yang 8, okey yang 8 ni 200 berapa tadi? 225 tak? 222.5. Sorry, 222.5. Okey, dapat belaka dah kebacaan tu? Dapat dah. Okey, dapat. Okey, so bila dah dapat, cikgu tutup yang ni. Tutup. So kita tengok eksperimen seterusnya. Nanti dulu eksperimen seterusnya. Okey, eksperimen yang seterusnya kita nak pergi kepada faktor tadi, faktor kepekatan. Cikgu nak pergi kepada faktor suhu. Okey, faktor suhu.
Oh, hujan lebat pula. Okey. Okey. Sekarang okey, sekarang kita tengok faktor suhu. Faktor suhu, dia masih lagi menggunakan larutan natrium tiosulfat seperti dalam buku kita. Buku kita muka surat 7.3. Kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Cuba tengok kat sini. Natrium tiosulfit ni dia letak dalam air panas supaya dia nak dapatkan natrium tiosulfit yang panas lah. Kalau kita buat dalam makmal, kita panas direct dengan penunung Bunsen. Tapi cara dia ni, dia rendam natrium tiosulfit ni dalam air panas supaya dia jadi panas, dan dia letak termometer kat sini sebab dia nak pastikan suhu air tersebut. Okey. Right, 51 degrees down in my results table. I get my stop clock ready. Okey. Sekarang dia bagi suhu berapa tu? Suhu dia adalah 51 degree Celsius. Suhunya adalah 51 degree Celsius. Sekarang dia nak tengok masa. I've got my 5 centimeters cubed of hydrochloric acid. I don't need my photo very well. I'll put my 5 centimeters cubed in. Start as well. Give it a little swirl so it's all mixed around together. And watch until I can't see the mixture and I can't see the crossover. So it starts to become cloudy. Difficult to see the cross. Get ready to stop and stop. So that was 18 seconds. So I can put that on the table. 51 degrees C. So 18 seconds.
about 5 centimeters in called silicon household making bridge. So I've still got a total 25 centimeters in, but this time it's not on my inverter. This is a box. Last time it was fantastic. This is I was showing the directions quick higher temperatures. Okey, ni keputusan dia. Dia buat suhu kat sini, jadi kita nak ambil data ni nak buat macam mana ya? Okay, so kalau kita tengok kat sini suhu yang pertama tadi adalah 51 kan? Okay, 51, masa adalah 18, suhu 42, 42 lebih kurang kat sini 42 kan, 42. Suhu 51. Ni tak kena ni cikgu rasa ni. Dia punya graf dia Okey. Masa. Bukan tadi dia kata 18 saat 51 tu. 18 saat kan? 51, 18. Okey, kemudian kalau kita nak ambil 42 kita ambil 50. Awak tengok ke tak cikgu ni? Okey, 42, 50. Okey, ambil ke dah tu? 42, lebih kurang 42, 50. Kemudian kita ambil yang 32. Okey, 32 ambil bacaan yang ni. Okey, 100. Okey, kemudian kalau kita ambil yang 22, contoh yang ke-22, kita naik ke atas, kita dapat lebih kurang 210 lah. Okey, lebih kurang 210 Okey. Sekarang cikgu kata tadi 51 lebih kurang 18, dia kata 18. So kita buat 18. Okey, 42 kat sini. Okey, kita ambil lebih kurang 51 saat. Kemudian kita ambil 32 pula. Okey, 32. Oh, mana ada 32 kan? Dia buat 20. Okey, 32. So, 32 dia ambil 40. Okey, daripada data ni cikgu nak ambil bacaan ni. So, dia ambil 42. Kalau kita ambil 32. Okey, 42. Okey, 51. Kalau kita ambil 42. Okey, 51. Okey, kalau kita ambil okey. Cikgu rasa tak boleh 5 bacaan ni, nak ambil daripada sini tak boleh 5 bacaan ni. So kalau kita ambil daripada sini nak dapat 5 bacaan, kita ambil yang 60 dulu. Yang 60 kat sini, tak payah 60 lah, kita ambil yang 51, memang dia start 51 tadi. Cumanya dia ambil terus 42. So kalau daripada 51, kalau kita tolak 6, kita dapat 45. Okey, kemudian tolak 6 kita dapat 38. Okey, 38 tolak 6 kita dapat 32. Okey. So, kemudian room temperature kita ambil 27. So sekarang 45. 45 okey, lebih kurang 50 50.
Kemudian suhu 38 lebih kurang sini, 38 lebih kurang sini, lebih kurang sini, so kita dapat lebih kurang 75. 38 lebih kurang 75. Kemudian suhu 32 lebih kurang kat sini, 32. So kita naik ke atas 32, kita dapat lebih kurang 100, kita ambil lebih kurang 110 110. Kemudian suhu 27 lebih kurang sini 27. So 27 kita ada berapa kat sini? Lebih kurang 140 lah. 140. Okey, 140 saat. Okey. Dapat tak bacaan tu? Eksperimen macam tadi. Okey, eksperimen macam tadi, cuma yang pentingnya kita nak dapat bacaan. Pentingnya kita nak dapat bacaan. So, kalau kita sempat bila buka sekolah, kita buatlah eksperimen ni. Tapi untuk ni lah, untuk kita bincang. So, nanti bila pula tak tahulah sebab hari ni akhir dah ni kelas ni sepatutnya. Okay, sekarang kita akan dapat gerah macam ni. Okay, nanti next time cikgu akan bincang kenapa dapat gerah macam ni. Yang pentingnya awak dah buat dah. Benda ni dapat bacaan dia. Okay, sekejap. Okay. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Ada kelas lagi tak hari ni? Ada. Ada kelas lagi So cikgu tutup balik yang ni. Dah ada dah. Okay, so cikgu masuk sekali lagi. Kemudian yang akhir sekali cikgu nak tunjuk ke awak, okay, faktor seterusnya iaitu faktor mangkin. Faktor mangkin. Okay, kita tengok faktor mangkin pula. Okay. Eksperimen akhir sekali cikgu nak masuk mangkin. Okey, kalau yang ni kita refer kepada muka surat 235, eksperimen 7.3 ni. Muka surat 235, eksperimen 7.4. Okey, so tengok dulu. Lepas tu nanti kita bincang. And the black powder of manganese dioxide gradually the first class compare reaction in the first class. Okey, hidrogen peroksida ni sebenarnya kalau kita letak saja kat udara, dia akan dikompos, dia akan terurai membentuk gas oksigen. Dan kita akan tengok kat sini memang ada bubble lah. Cuma kita nak tengok gelembung gas tu yang mana lebih banyak, yang kita guna mangan 4 oksida ataupun tanpa menggunakan mangan 4 oksida. Okey, hidrogen peroksida bila dia terurai, dia akan menghasilkan air dan gas oksigen.
Bila ada gas, gas ini akan terlepas ke udara, so kita akan nampak gelembung gas terbebas. Jadi beza antara dua eksperimen ini, yang ni kita guna mangan 4 oksida. Yang ni mangan 4 oksida, nama Melayu dia mangan 4 oksida. Okey. Kalau orang putih dia panggil manganese dioxide. Okey, kat sini bila kita tambah mangan, mangan ni bertindak sebagai mangkin. So kita tengok apa mangkin buat. Okey, dah selesai video yang cikgu nak tunjuk hari ini. Okey, jadi selesai. Video cikgu pun lambat. Okey, sekarang kita dah ada data data. Okey, apa yang cikgu nak awak buat untuk next lesson, tak di mana-mana kau apa tu cuti sekolah ni? Tidak. Tak pergi mana-mana. So tak payah pergi mana-mana lah dok, sebab law ni COVID pun kita tak tahu lagu mana. Kelantan pun masih lagi ada 3 orang. Cikgu pun tak tengok. Kemarin berapa orang kemarin? Tengok tak kemarin? Tak tengok. COVID kemarin berapa orang? 3. Jadi maknanya ada lagi. Jadi kat sini mana dah ya Allah selunya. Okay, eksperimen 7.1. Okay. 7.1 oleh kerana kita ada data, jadi seterusnya cikgu nak awak kita buat report ni eksperimen 7.1 sebab kita dah ada data. Okey. Tujuan eksperimen kita nak mengkaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Tadi kita dah buatkan ketulan dengan serbuk kalsium karbonat. Hipotesis dah ada, okay, semakin kecil saiz kalsium karbonat semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, kalau kita tengok hipotesis ini adalah dia kaitkan antara manipulasi dengan respondi. Manipulasi dulu. Okay, saiz ketulan marmar. Okay, yang bergerak balas, kadar tindak balas. Okay, nak buat hipotesis mesti ada, okay, manipulasi dengan responding, bergerak balas, kemudian ada arah. Arahnya apa dia? Semakin kecil, semakin tinggi. Dan kita dah ada radas apa semua kat situ. Okey, radas. Kemudian cumanya apa yang cikgu bagi tahu kat awak, kita tak buat eksperimen dia punya radas, susunan radas macam ni lah. Jadi awak buat apa dia? Awak buat susunan radas yang ada kelalang kontu duduk di atas penimbang. Sebab yang tu yang kita buat. Kita manipulate sikit dia punya eksperimen ini. Kalau dalam makmal memang kita buat macam ni lah sebab kita tak cukup neraca penimbang. Neraca penimbang setiap makmal hanya ada satu sahaja. Jadi kita buat kaedah ini. Kalau sempat nanti buka sekolah nanti, kita akan buat eksperimen ini. Cuma bila kita buat tu, kita tak payah buat report lah sebab kita dah buat report ni. Okey, kemudian ulang semua sekali. Kemudian dia kata berdasarkan data yang diperolehi, plot 2 graf isi padu gas melawan masa. Okey. Yang ni tadi kita ada data isi padu, okey, masa dengan jisim, betul tak? Masa dengan jisim. Okey, masa dengan jisim.
Okey, jadi jisim ini kita boleh tahu sebenarnya isi padu gas yang terbebas dengan kita menolak. Kita tolak. Kita tolak ni. Buat gana? Nanti sekejap ya. Masa kelas awak pukul berapa pula ni? Susah. Pukul 10. Kejap ni, cikgu nak buat. Subjek apa pukul 10? Kalau kelak amanah, pai cikgu. Pai. Pai cikgu. Itu ada, apa tu kelas takwa ada ke ni? Kelas takwa subjek ke apa? Takwa ada ke tak ni? Ada. Ada. Okey. Hai. Cikgu eksperimen 7.1 ni. So kita ada eksperimen 7.1 tadi. So kita nak tengok jadual. So jadual ni kita buat data. Ya Allah, insert. So kita ambil data tadi. Awak ada masa, apa kadang cikgu tulis tu? Nampak. Okey, lepas tu kita ada jisim penimbang. Lepas tu kita ada isi padu gas dalam sentimeter padu. Padu gas, okey. Dalam gram lah. Okey. Kemudian sama juga. Kita copy. Semua tak ingat. Paste. Okey. Kemudian sekejap. Okey. Yang ni untuk ketulan besar. Yang ni untuk ketulan kecil. Okey, boleh. Lepas tu kita ada masa. Masa awak convert. Mula-mula kita ada 25 saat. Okay, 25. Masa dalam apa? Masa dalam saat. Kita ukur dalam saat masa. Okay, masa ni kita ukur dalam saat. Okay, lepas pada tu kita mula kat sini dengan kosong lah. Kosong. Okay, sini pun kosong. Okay, lepas tu kat sini kita ada 30 lah. 30 saat. Okay, kita ada 60, kita ada 90, kita ada 120 yang kita tengok tadi. 105, okay. 150. Okay, yang ni lepas pada tu awak continue kat bawah ni dengan data yang kita dapat tadi, continue kat bawah. Okay, so kita ada, okay. Bila continue kita pun tengok jisim penimbang. Mula-mula tadi jisim penimbang 157.86. Okey, kat sini pula kita ada jisim penimbang satu berapa? Cikgu tak tengok tadi yang mula-mula tadi berapa? Untuk ketulan kecil berapa bacaan awal tadi? Awak tengok tak? 160. 161.39. 161. Okey. 161.39 dah. Okey, lepas tu awak letak saja. Oh, yang kedua kita ada 157. 157.57. So yang kedua kita ambil satu-satu. Dan awak ada 157.31. Kemudian awak ada
157.16. Kemudian awak ada 157.08. Okey, kemudian awak ada 157.03. Kemudian kita ada kemudian kita ada 157.03, 157.00, kemudian kita ada 156.98, kemudian kita ada satu, kalau cikgu tertinggal lah ayat ni, 156.97. Kemudian kita ada 156.96. Kemudian kita ada 156.96. Okey, kemudian kita ada 156.95. Okey, kemudian 156.995. Okey. Kemudian untuk yang penimbang yang saiz kecil pula, kemudian kita ada 160.72. Kemudian kita ada 60.55. Kemudian kita ada 160.51. Dan kita ada 160.48. Dan kita ada 160.48. Dan kita ada 160.47. 160.47. 160.47. Kemudian 160.46. 160.46 dan 160.45. 160.45. Okey. Ini bukan isi padu gas, ini adalah jisim. Sebab kita tak suka isi padu. Kita suka letak atas neraca penimbang, maknanya kita ada jisim. So kita ada jisim. Jisim gas, jisim gas. Okey. Jisim gas ni gas apa? Gas karbon dioksida. Nanti kita bincang, kita dapat data. Kat sini mula kosong. Okey, 0.00. Okey. Kemudian kita ambil yang nombor 2. Nombor 2 ni awak tolak. Hak ni tolak ni. Dapat berapa tu? 157. Cuba tolak. Okey, kita ada 157, 157.8. Awak tolak dengan 157.57. So kita ada 0.023. Ada 29. 29. Okey, tolak pula ni. Okey. Hak nombor 2 ni awak tolak 157, tolak ni pula. Tolak 31. Berapa dapat? 55. 0.55. 0.2 ni. 2 ni. Sadak tak? 8 ni, 157.8 ni tolak 157.31. Lima ke? 0.5. Lima. Betul. Okey, yang ni pun sama. Okey, 157.8 ni tolak dengan 157.1 ni. Boleh berapa? 0.70. Ah, 0.7. Okey, seterusnya 0.78. Ah, 0.78. Ni seterusnya 0.83. Ah, 0.83. 0.93.
Seterusnya, lapis ne. Tak. Okay, seterusnya, Ah. okay, seterusnya boleh berapa tu? Kosong poin lapan. 0.88. Okey, terus. Okey. Kosong poin lapan sembilan. 0.89. 0.89. Nanti cikgu bincang hari Ahad nanti. 0.9. Ini 0.9. 0.90. Sini. Sama. Sini sama. 0.90. Sini. 0.91. Ah, 0.91. Kali pun 0.91 deh. Okey. Kemudian yang ni pun sama ni. Mula-mula 0.00. Jadi nilai ni boleh dapat. Okey, cuba tekan kalkulator cikgu penuh lah ni. Tekan kalkulator bagi tahu cikgu berapa ni nilai dia. Kosong poin 7. Sekejap eh. So dapat 0.67. Okey, seterusnya. Seterusnya. 0.17. 0.17. Okey, seterusnya. Apa? Cepat. Satu nasi. 0.03. 0.03. Silap tolak tu. Ni satu net 1.39 tolak satu net 0.51. Satu net Oh, satu. atas tu kosong. Atan tak betul dah. Oh ni salah. Okey, sorry. Cikgu tak pasal. Oh ni betul dah ni. Oh ni betul dah ke? Okey, sini. Satu net 1.39 tolak satu net 0.55. Dapat berapa tu? Kosong poin lapan. 0.84. 0.8. 8. 84. Okey, 84. Ya. 84. Okey, seterusnya. 1 net 1.39 tolak 1 net 0.51. Boleh berapa? 0.88. 0.88. Okey, seterusnya. Okey, 1 net 1.39 tolak 0.91. Okey, seterusnya. 0.91. 0.91 juga. Okey, seterusnya. 0.92. 0.92. Okey, seterusnya kita dapat sama 0.92. Okey, yang ni pun sama 0.92. Okey, yang ni 0.93. Betul? 0.93. Okey, kemudian sini 0.94. Okey, ni kita dapat 0.9. Okey, beres tu. Jadi bila selesai ni, cikgu nak minta awak buat graf ni, boleh tak? Buat graf. 360 kat 360. 360. Boleh buat graf atas paksi yang sama. Ataupun cikgu takut tak sempat, awak buat dulu report. Cikgu nak awak buat report 2 saja untuk eksperimen ini. Buat report 7.1 dengan 7.2. 7.1 dengan 7.2. Report tu. Tapi 7.3 tadi kita ada data juga kan 7.3. Ada kan data 7.3 tadi? Okey, 7.2, 7.3.
Okey, jadi 7.1, 7.2, 7.3 tu awak buat sampai prosedur, lepas tu penjadualan data. Boleh Prosedur sampai penjadualan data. So graf kita buat minggu depan. Sebab apa? Sebabnya ramai lagi yang tak hantar kat cikgu latihan baru ni. Jadi kalau tak hantar mungkin tak siap lagi, jadi banyak kerja sangatlah. Ya Allah ya Tuhanku, sekejap ya Allah. Stop presenting. Okay, stop. Lepas tu. Okey. Awak buat sampai data eksperimen 7.1, eksperimen 7.2, eksperimen 7.3 sampai data. Sebab data tadi kita ada belaka. So sekarang ni cikgu cikgu dah ambil dah sebahagian daripada pelajar yang dah hantar okey kerja untuk tajuk tajuk 6 iaitu acid base dan garam. So dah cikgu tak semak, cuma cikgu tik ni hok mana dah complete lah, ada belaka cikgu tik belaka. Okey, cumanya kat sini ada yang tak hantar lagi ni. Tak hantar ni cikgu consider mungkin awak banyak kerja tak siap lagi. Jadilah mana-mana kena siap minggu depan. Hantar minggu depan sebelum hari Rabu minggu depan. Boleh tak? Okey, takwa cikgu tak terima lagi. Okey, tak ada lagi takwa hantar ke cikgu, ada masalah tanya ni. Sama juga dengan gigih pun cikgu tak terima apa-apa lagi. Cuma amanah saja ni yang cikgu terima, cikgu tik ni yang cikgu terima, yang kuning-kuning cikgu belum terima. Jadi yang ramai tak terima lagi tu tolong siapkan, okey. Jadi minggu depan hantar ke cikgu hari Rabu jugalah. Minggu depan hantar ke cikgu sambil awak ambil kerja golden holiday. Okey, cikgu dah sediakan kerja golden holiday minggu depan, nanti awak akan ambil golden holiday. Pada masa itu juga awak hantar kerja yang tak siap lagi. Okey. Yang tu untuk minggu depan, untuk kerja sebelum. Okey, untuk hari Ahad nanti insya-Allah kelas berjalan macam biasa. Okey, kelas berjalan macam biasa iaitu kita mula pukul 10.